Hai belajar, hari ini kita masih lagi fokus kepada reka bentuk mekanikal. Okey, tajuk baru kita minggu lepas. Okey, cikgu ada 4 topik kecil yang kita perlu fokus pada hari ini. Yang pertama, bagaimana sistem mekanikal berfungsi. Okey. Yang kedua, menghasilkan lakaran model 3D reka bentuk mekanikal yang dipilih. Okey, you akan belajar macam mana nak hasilkan lakaran 3D yang bermaklumat. Okey, yang bagus. Okey, and then after that you akan belajar macam mana nak menganalisis, how you want to analysis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Okay, then after that last topic adalah membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Okay, ada 4 topik kecil pada hari ini. So, cikgu nak kamu berikan tumpuan. Cikgu akan cakap slowly, okay, supaya you boleh tangkap all the key point untuk pada hari ini. Bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih? Okey, hari itu cikgu dah bagi tahu apa yang dimaksudkan dengan mekanikal. Mekanikal adalah produk yang boleh bergerak. Okey, sistem mekanikal adalah salah satu komponen yang sudah komplit, okey, yang dah komplit, dan after that dia akan membuatkan pergerakan, dia akan membuatkan movement. Alright. So, dalam sistem mekanikal ialah sesuatu sistem yang melibatkan penggabungan beberapa komponen mechanical. Okay, they combine all the component and dia akan buatkan satu mechanical. Okay, satu sistem mechanical yang berfungsi untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Okay, yang berfungsi untuk menyelesaikan sesuatu tugas. Setiap komponen mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey, kita pergi kepada sistem mechanical bicycle. Okey, kita pilih sistem mechanical bicycle. Ada beberapa jenis komponen yang digunakan pada sebuah bicycle. Okey, kita tengok. Kita ada brake, okey, brake, handle, tayar dan pedal. Ini bahagian-bahagian yang utama pada bicycle. Okey, kita tengok brake. Komponen apa yang digunakan pada brake? Okey, dia menggunakan komponen mechanical wheel atau tuas. Ingat lagi tak? Last week cikgu ada ajar beberapa, ada 11. Okey, ada 11 komponen mechanical yang you perlu ingat. Okey. Okey, salah satunya adalah pada bicycle ni komponen mechanical dia adalah wheel atau tuas. Kelas nombor 3. Okey, ingat wheel dan tuas dia melibatkan 3 daya, okey, fulcrum dan beban. Okey, ingat tu Alright, then after that kita pergi kepada handle. Okey, apa komponen mechanical pada handle tersebut? Okey, kita gunakan galas berbola. Okey, you boleh tengok ada gambar handle dekat bahagian belah kanan. Alright, belah kanan, left, you punya right side. Okey, ada handle bicycle yang di bahagian bulatan hitam tersebut terdapat galas berbola. Apa fungsi galas berbola? Galas berbola berfungsi untuk memudahkan pergerakan basikal supaya senang untuk dikawal. Okey, dia boleh membuat pergerakan kiri dan ke kanan. Alright, itu fungsi galas berbola. Alright, then after that kita pergi ke bahagian bawah pula. Okey, kita ada bahagian pedal. Okey, bahagian pedal berfungsi untuk meletakkan tapak kaki dan membuat kayuhan. Alright, dia memberi power pada basikal tersebut supaya basikal tersebut boleh membuatkan pergerakan. Alright, so pada pedal still lagi kita gunakan galas berbola. Alright, kita gunakan galas berbola kerana apa? Dia membuat putaran. Okey, supaya basikal tersebut boleh mudah untuk buat pergerakan. Okey, kita pergi ke bahagian bawah lagi, bahagian tayar. Bahagian tayar tersebut okey, adalah salah satu bahagian yang paling penting pada
bicycle. Okey, di bahagian tengah bulatan warna hitam tersebut terdapat galas berbola juga. Okey, yang memudahkan pergerakan bicycle tersebut membuatkan putaran. Okey, supaya dia boleh pergi dengan laju ataupun perlahan. Okey. So, banyak ya galas berbola yang kita boleh nampak di dalam sebuah bicycle. And rantai chain pun salah satu komponen yang kita belajar dalam komponen mekanikal yang kita belajar. Okey, rantai ataupun dalam English kita panggil chain. Alright. So, nampak tak kelas? Kalau komponen mekanikal ni tak lengkap, maka bicycle tersebut tidak boleh membuatkan pergerakan. Dia tak boleh buat movement kelas. Alright. So that's why bila salah satu tak ada, dia tidak akan complete. Alright. Ulang kaji balik komponen-komponen ataupun bahagian-bahagian yang ada pada bicycle. Kita ada handle. Okey, apa fungsi handle? Mengawal haluan bicycle, dapat digerakkan dengan bebas kerana menggunakan galas berbola. Ingat dalam handle kita ada galas berbola. Itu keywords yang paling penting. Galas berbola apa? Galas berbola adalah komponen mekanikal. Handle bukannya komponen. Handle adalah bahagian pada bicycle. Okey, then after that nombor 2 kita ada brake. Apa fungsi brake? Memperlahankan atau memberhentikan bicycle. Okey, tuas digunakan pada pemegang pencengkam brake. Alright. Komponen mekanikal apa yang ada pada brake? Tuas. Okey, ingat dalam brake ada komponen mekanikal tuas. Okey, nombor 3 bahagian pada bicycle adalah pedal. Apa fungsi pedal? Menggerakkan bicycle apabila dikayuh, apabila membuatkan pergerakan. Okey, rantai dan gear digunakan untuk penghantaran kuasa. Apa yang ada pada komponen mekanikal? Apa yang ada pada pedal? Rantai dan gear. Ingat kelas? Okey, then after that nombor 4, roda. Roda membolehkan bicycle bergerak lancar. Okey, galas berbola membenarkan roda berputar dengan mudah. Okey, nampak tak? Roda menggunakan galas berbola. Okey, dalam exam nanti, contoh soalan dia tanya, apakah komponen mekanikal yang digunakan dalam sistem bicycle? Right? You boleh sebut handle, ada apa? Ada galas berbola. Brake, ada tuas. Pedal, ada rantai dan gear. Roda, ada galas berbola. Okey, you tak boleh bagi jawapan handle, brake, pedal dan roda. Itu totally akan salah. Okey, make sure you terangkan. Dalam handle, ada apa komponen yang terdapat pada handle? Brake. Apa komponen mekanikal yang ada pada brake dan seterusnya. Kita pergi ke topik kecil nombor 2 pada hari ini, iaitu menghasilkan lakaran 3D reka bentuk gadget yang menggunakan komponen sistem mekanikal yang dipilih. Okey, contohnya you kalau jadi designer, kalau you jadi engineer, you kena tunjuk dekat customer you your own lakaran 3D reka bentuk gadget, okay, yang complete. Okay, you tak boleh just imagine ataupun you tak boleh just bagi tahu you punya customer, I want this, I want to. No, okay, you tak boleh buat macam tu. You mesti ada proof, you mesti ada lakaran. Lakaran is what? Lakaran is drawing. Okay, apa itu lakaran 3D? Reka bentuk gadget. Proses reka bentuk bermula dengan melakukan beberapa lakaran awal. Okay, your first idea. Okay, you mesti tunjukkan dekat customer. Idea kemudiannya berkembang untuk memenuhi kehendak dan cita rasa pengguna. Idea tersebut sentiasa ada development supaya customer puas hati dengan you punya idea.
Okey, semasa membuat lakaran, elemen dan prinsip reka bentuk diambil kira. Okey, bila you nak buat sesuatu lakaran, make sure dia mesti ada elemen dan prinsip. You tak boleh just draw dia punya outline only. Okey, dia mesti ada elemen dan prinsip. Ingat lagi, topik form 1, apa elemen, apa prinsip. Okey, buat ulang kaji balik. Okey, diambil kira untuk memastikan gadget tersebut memenuhi kehendak pengguna manakala fungsi utama mesti dikekalkan. Okey, setiap sesuatu lakaran mesti ada elemen dan prinsip. Okey, dia juga diambil kira fungsi utama mesti dikekalkan. You tak boleh buang dia. Alright, itu fungsi utama yang perlu dikekalkan. Ini salah satu contoh gadget lampu bicycle, okey, yang telah dihasilkan yang menggunakan lakaran 3D. Lakaran 3D tu apa? Lakaran yang mempunyai dimensi. Okey, dia ada bahagian bawah, dia ada shading dia, okey. Dia punya detail pun very clear. Okey, itu maksudnya 3D. Okey, lakaran 3D. Lakaran akhir melibatkan komponen mestilah ditunjukkan dengan jelas. Okey, setiap bahagian pada lakaran tersebut mesti jelas. Okey, kalau you nak tunjuk kat customer, you mesti ada banyak idea. You tak boleh tunjuk satu saja idea. Ada idea satu, ada idea dua, ada idea tiga. Okey, ini salah satu design lampu bicycle yang you nak tunjuk pada customer. Okay, tak boleh tunjuk satu saja Make sure, that's why kalau nak you hasilkan drawing, at least lebih daripada satu. Okay, dia tak boleh satu saja you tunjuk, tak boleh. Okay, sama juga kalau customer nak request, you nak design apa-apa segala produk pun, dia mesti you kena bagi dia lebih daripada satu lakaran. Okay, lebih daripada satu lakaran. Okay. And then, you punya drawing pun mesti jelas. Apa jelas? Dia mesti ada fungsi komponen. Okay? Function you punya ni, you kena bagi tahu. You kena explain dekat dia apa you punya function. Okay? Setiap idea yang you nak hasilkan. Okay? Fungsi komponen tersebut apa dia? Okay? Size, dia punya measurement, you mesti tulis. Alright? Dia punya warna also must have. Okey, kalau warna-warna kuning, okey, you colorkan kuning. Jangan tiba-tiba you color kuning, esok you tunjuk kat customer, dah siap produk, jadi warna biru. Tak boleh, okey. So, make sure apa yang you draw, apa yang you tunjuk kat customer, make sure dia punya produk mesti menjadi. Alright. And dia mesti kena label. Yang paling penting, lakaran 3D ni mesti kena ada label. Dia tidak boleh empty. You kena explain, okay, pada lakaran tersebut. Topik kecil pada hari ini, yang nombor 3, iaitu menganalisis kesesuaian komponen yang digunakan untuk membina gadget. Okay, bila dah settle all the project, all the lakaran 3D, okay, semua dah complete, you dah buat the product, okay, you must to analyze the product. Okay, analisis dilakukan untuk mengenal pasti komponen yang digunakan. Okay, kriteria yang sering digunakan pada sesuatu analisis iaitu adalah reka bentuk komponen, okay, jenis bahan binaan, kedudukan pemasangan komponen atau kemasan. Okey, kita tengok reka bentuk komponen, penerangan dia, menepati cita rasa pelanggan. Okey, maksudnya customer happy, okey, dengan you punya produk. Okey, which is very good, right? Okey, mempunyai nilai kebolehan pasaran yang tinggi. Maksudnya dia boleh target market kita akan capai dekat situ. Alright. So kita punya produk pun boleh pergi jauh. Okay. So because of customer happy. Alright. Jenis bahan binaan haruslah bersesuaian, berfungsi dengan baik.
Alright, and then after that, kedudukan pemasangan komponen mempengaruhi jenis-jenis pautan yang digunakan. Maksudnya, all the component digunakan pada tempat yang betul, pada kedudukan yang betul. Kalau rantai berfungsi di mana? Di bahagian bawah, di bahagian pedal, di bawah gear. Alright, and then kemasan. Yes, menarik. Okay, and then dapat melindungi kelemahan pada komponen. Okay, kemasan ni contohnya finishing. Alright, dia punya finishing very good, which is ada stiker, ada chart dan sebagainya. Alright, kita pergi ke topik akhir pada hari ini, iaitu membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal yang dipilih untuk membina gadget. Okay, so kita dah siapkan lakaran 3D, kita dah buat analisis. So now you kena finalize dia. Okay, you kena finalize dia. Apa yang you perlu dalam hasil analisis dirumuskan dalam bentuk jadual. Okay, you perlu buat dalam bentuk timetable, di mana ianya menerangkan kekuatan dan kelemahan sistem mekanikal pada gadget yang dibina. Alright, contohnya kita dekat bahagian kotak tersebut ada komponen, sistem mekanikal, kekuatan dan kelemahan. Okey, contoh yang cikgu boleh beri pada basikal tersebut. Okey, contohlah komponen kita pilih satu saja. Badan lampu. Okey, tadi kan design badan lampu, right? So kita pilih komponen dia adalah badan lampu. Sistem mekanikal apa yang ada pada badan lampu tersebut? Okay, contohnya gelongso ataupun slider. Alright, itu sistem mekanikal dia. And then after that, kekuatan. Kekuatan, maybe kita boleh tulis badan lampu boleh ditanggal dan dipasang dengan mudah. Okay, dia boleh plug in. Alright, badan lampu tersebut pada handle bicycle, right? And kelemahan dia pula apa? Maybe kelemahan dia bahagian gelongso mudah longgar. Okay, bahagian gelongso ataupun bahagian slider mudah longgar jika terkena gegaran yang kuat. Okay, itu kelemahan dia yang you boleh tulis. So, kenapa you kena buat timetable ni? Apa kepentingan timetable ni? Okay, supaya you boleh develop you punya produk supaya dia boleh lebih bagus dan you boleh jual di pasaran. Okay.